Wang polimer ataupun lebih lazim dikenal sebagai wang plastik merupakan satu alternatif kepada wang kertas yang lazimnya digunakan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Sedap bunyi yang dengar wang plastik. Dan tujuan utama wang polimer dicipta adalah bagi mengelakkan pemalsuan mata wang, terutamanya daripada bentuk kertas. Ada sebuah kisah yang menarik bagaimana wang plastik ni boleh timbul di Australia pada akhir abad ke-20 Masihi, dan mengapa hanya beberapa buah negara saja yang mengadaptasi wang polimer sepenuhnya. Ada yang mengadaptasi setengah-setengah macam Malaysia, dan ada kebanyakan negara masih lagi menggunakan wang kertas sebagai mata wang. Jadi mari kita menyelusuri sejarah wang polimer di Australia, di mana tempat bermulanya wang plastik. Tahun 1966, Australia telah mengadaptasi sistem desimal, sistem perpuluhan, di mana sistem pound yang lama telah digantikan dengan sistem dolar, yang mana $1 adalah bersamaan dengan 100 sen. Senang nak ingat, senang mudah. Dan duit dolar yang baru ni sering kali dipalsukan, di mananya duit yang kertas kosong dicetak dicetak, dia lukis apa dan dibuat secara palsu, maksudnya tidak dicetak secara sah oleh syarikat percetakan yang dilantik oleh Reserve Bank of Australia, itu bank pusat. Wang yang paling popular dipalsukan ialah $10 Australia, di mana di hadapan wang $10 ni adalah portrait Francis Greenway. Yang menariknya adalah Francis Greenway dipenjarakan dan hantar ke Australia sebagai hukuman atas faktor memasukkan wang. Jadi pemalsu mata wang, gambarnya terpapar di mata wang yang mana dipalsukan juga. Jadi pada tahun 1968, Reserve Bank of Australia telah memulakan perbincangan dan perdebatan bagaimana untuk mengatasi masalah pemalsuan mata wang yang begitu berleluasa, kerana Australia adalah salah sebuah negara yang ekonominya antara yang terbesar di dunia. Dolar Australia merupakan antara mata wang rizab yang penting yang disimpan di kebanyakan bank-bank pusat dan juga bank-bank komersial di kebanyakan negara. Dan apabila syarikat Kodak telah memaklumkan pada Reserve Bank of Australia bahawa selagi mana foto dan filem fotografi terwujud, selagi tu mana orang boleh ambil gambar dan cetak atas kertas, dan juga duit palsu tu boleh dihasilkan. Jadi cadangan awalnya adalah mari kita cipta satu plastik ataupun filem lah. Dulu kamera diguna filem gulung-gulung kan. Jadi filem yang mana kalau kita cuba ambil gambar tu, filem tu tak jadi ataupun dia tak boleh nak cuci. Kodak kata benda ni agak susah. Dalam masa yang sama, seorang saintis di Cicero, iaitu Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation di Australia lah, iaitu seorang saintis bernama Dave Solomon, telah mencadangkan daripada kita kaji bagaimana filem kamera yang agak susah dan bukan semua orang ada, apa kata kita ubah duit kertas tu sendiri menjadi lebih unik, dan mana semua lebih bertahan, lebih berdaya tahan daripada dipalsukan. Dan dari situ bermulanya cadangan dan idea daripada ubah filem kamera kepada duit yang berdasarkan plastik. Dan tempoh peralihan di antara wang kertas kepada wang polimer mengambil masa lebih kurang 20 tahun kerana atas faktor-faktor dalaman, yang mana kalau bank nak ingin terima bahan plastik ni sebagai satu medium wang yang meyakinkan, seluruh dunia kena, sebab kebanyakan negara simpan dolar Australia. Jadi sebagai langkah awal, dia ada try and error lah, cubaan daripada segi daya tahannya, dari segi cetaknya, dari segi penerimaan, dari segi untuk menguji penerimaan orang awam terhadap wang plastik. Pada tahun 1988, ulang tahun ke-200 penjajah British mendarat di Australia, iaitu penubuhan negara Australia, sebuah wang yang khusus untuk kira macam commemoration lah, kira macam
oleh-oleh macam cenderamata. Nak cakap cenderamata lah. Wang cenderamata telah diterbitkan oleh Reserve Bank of Australia dan duit ni adalah keluaran terhad, dan sambutan yang diterima begitu menggalakkan sebab duit wang polimer ni adalah unik, memang unik pada ketika itu, negara pertama yang mengadaptasi wang polimer. Dan oleh kerana sambutan awam yang begitu menggalakkan, pada tahun 1993 $10 Australia telah diubah daripada wang kertas kepada polimer, iaitu plastik, iaitu wang pertama yang diubah kerana $10 bukan duit yang paling kerap dipalsukan. 5 tahun kemudian, pada tahun 1998, kesemua mata wang di Australia telah diubah daripada wang kertas kepada wang polimer, iaitu plastik, daripada $5, $10, $20, $50 dan juga $100. Berubah secara sepenuhnya. Dan terdapat beberapa kelebihan menggunakan wang polimer, wang plastik. Yang pertamanya adalah daya tahan. Wang polimer ni lebih tahan lama berbanding dengan wang kertas. Jadi kalau wang duit plastik macam ni, kalau kita ngonyor dia gini letak, biasalah kita bukan duit masuk dalam poket apa semua, tonyoh masuk dalam tabung masjid, duit tu perlu tahan. Duit kertas dia perlu bertahan juga. Jadi oleh kerana duit plastik ni lebih tahan daripada duit kertas, maka jangka hayat sekeping wang polimer adalah lebih lama berbanding dengan wang kertas. Lebih kurang, biasanya wang kertas jangka hayatnya lebih kurang ke 2 ke 3 tahun. Yang ini adalah duit yang nilai tinggi. Kalau nilai rendah tak sampai setahun pun dah bunyok daripada mula raya, belanja pergi kat pasar ikan, orang jual pisang goreng apa semua, dah berminyak apa semua, dah hancur ataupun dah buruk. Tak sampai setahun pun. Jadi kalau duit plastik, wang polimer, dia akan tahan lebih lama. Itu faktor yang pertama. Jadi apabila duit tahan lebih lama, maka bank pusat jimat lebih banyak wang di dalam jangka panjang dari segi cetak wang baru dan juga pengedaran. Nak cetak duit pun kena ada duit. Dia tak boleh cetak sesuka hati banyak. Kalau cetak sesuka hati banyak, dia akan jadi macam apa yang Tanah Melayu pernah rasa waktu zaman Jepun dulu. Buka buku sejarah. Jadi yang faktor kelebihan yang keduanya adalah wang polimer boleh dikita semula sebab dia plastik. Jadi kalau macam dah hancur ke apa ataupun dah koyak sini banyak selotip letak, boleh dihancurkan dan dibuat barang plastik yang baru, Tupperware mungkin. Berbanding dengan wang kertas, biasanya dibakar sebab kalau dikita semula, orang boleh macam kedai kilang kita semula boleh ambil jual balik. Jadi dia kena hancurkan, memang dia kena hancurkan, sama dia dibakar ataupun masukkan dalam mesin tu, dia dihancurkan, di shredding, dicincang. Istilahnya memang betul dari cincang. Jadi duit kertas ni dia langkah lebih melecehkan. Kalau dan juga oleh kerana wang plastik ni tahan lebih lama, jadi kita semula tu sebenarnya tempoh yang agak lama lagi. Jadi kos untuk mengendalikan wang-wang yang telah lama dan buruk sebenarnya lebih rendah untuk bank pusat lah. Dan faktor ketiga adalah duit plastik lazimnya lebih bersih daripada wang kertas. Buktinya adalah macam baru ni, macam sejak 2-3 tahun lepas kan berlakunya macam pandemik COVID-19. Jadi ada kebimbangan di mana COVID boleh merebak di atas duit kertas. Jikalau duit plastik, kalau dapatlah duit ni, kalau bagi pakai mask kat luar, sebelum kita kalau dah pegang kita dah basuh pakai sabun, duit ni boleh cuci dengan pakai sabun dengan selamatnya. Sabun cuci pinggan, sabun cuci tangan, tak ada masalah. Boleh cuci. Jadi dia akan bersih balik. Jadi duit kertas je elakkan buat macam tu sebab dia akan berkedut, dia kena jemur. Kalau jemur kat luar nanti ada orang ambil. Ada orang ambil. Tapi kalau basah-basah ambil tisu lap, dah ambil tisu lap, dah kering balik. Okey. Jadi dia lebih bersih dan meyakinkan. Oleh kerana dia lebih mudah dibersihkan daripada wang kertas, sebab itulah wang polimer lebih tahan lama. Okey. Beberapa buah negara yang telah menggunakan wang polimer. Australia bukan pengguna yang terawal, diikuti oleh New Zealand. Dan juga beberapa buah negara lain telah mengadaptasi
wang polimer sepenuhnya seperti contoh Brunei Darussalam, Kanada, Papua New Guinea, Romania, negara Maldives, Mauritania, Nicaragua, Vanuatu dan juga Kepulauan Caribbean telah menggunakan wang polimer sepenuhnya, dan ada juga setengah negara yang menggunakannya separuh-separuh. Separuh wang polimer, separuh wang kertas. Malaysia contoh yang terbaik. RM1 dan RM5 adalah wang polimer, manakala 10, 20, 50, 100 adalah wang kertas. Kenapa macam tu? Okey, saya akan sebut selepas ni. Dan juga negara lain seperti contoh Singapura, 2, 5 dan $2 dan $5 adalah $2, $5 dan $10 adalah wang polimer, 50 dan 100 adalah wang kertas. Dan juga apa negara okey, itu contohlah. Okey, kita cakap kenapa Malaysia dan juga Singapura guna separuh-separuh, Brunei boleh guna wang polimer sepenuhnya. Okey, salah satu punca terjadinya benda macam ni adalah wang yang dijadikan wang polimer adalah wang denominasi rendah, 1, 5, 10, yang mana kadar penggunaannya adalah lebih kerap berbanding dengan yang denominasi tinggi seperti contoh 50 dan 100. Jarang orang beli pisang goreng ataupun beli beli hari-hari bayar 50, 100, jarang. Biasanya guna RM1, biasanya guna RM1, RM5. Ini duit yang hari-hari orang guna. Jadi apabila duit yang denominasi rendah ni digunakan sekerap yang mungkin setiap hari digunakan, maka kadar tahap daya tahannya perlulah lebih tinggi. Dan oleh kerana wang polimer ni jangka hayatnya lebih panjang dan juga daya tahannya lebih tinggi berbanding dengan wang kertas, sebab air ataupun minyak tak melekat dekat duit tu, maka dia lebih tahan lama. Itu salah sebabnya. Okey, kenapa denominasi yang lebih tinggi menggunakan wang kertas? Sebabnya adalah kos. Sebab cetak wang polimer, kosnya adalah 5 kali ganda lebih tinggi daripada wang kertas. Walaupun denominasi yang contohnya macam cetak RM1, kosnya 5 kali ganda lebih tinggi daripada cetak RM100. Ya, betul. Sebab plastik, kemudian nak cari dakwat yang boleh lekat, kemudian nak cari plastik yang boleh lekat dengan dakwat yang kemudian nak ciri-ciri keselamatannya lagi. Itu faktor kenapa wang polimer ni lebih mahal. Walau bagaimanapun, oleh kerana wang polimer ni digunakan secara kerap dan juga oleh kerana daya tahannya yang lama, maka kos untuk menggantikan wang polimer ni dari jangka panjang ni adalah lebih rendah pada menggantikan wang kertas. Berbanding dengan yang denominasi tinggi 50 dengan 100, masih menggunakan wang kertas sebab kos pencetakannya adalah lebih rendah. Maknanya bank negara boleh jimat kos dari situ. Maknanya 50 dan 100 jarang digunakan sehari. Mungkin gunakan mungkin sekali, dua ke tiga kali seminggu. Jadi daya tahannya lebih lama dibandingkan dengan RM1 yang kertas dulu. Itu salah satu faktor. Maksudnya macam ni, bank negara jimat daripada wang kertas sebab kos bahannya lebih rendah, dan bank negara jimat daripada yang RM1, RM5 denominasi rendah daripada wang polimer apabila kadar penggunaannya panjang, yang mana tak perlulah diganti dengan kerap, tak seperti macam duit kertas dulu. Okey, tak sebut faktor pertama kenapa ni. Dan itu adalah satu sebab kenapa kebanyakan negara dalam dunia ni masih menggunakan wang kertas. Faktor kos. Brunei kaya tak apalah, boleh guna wang polimer. Dan wang kertas ni adalah kos pencetakannya adalah lebih rendah. Sebab tu Amerika, Eropah, EU dan juga China masih lagi menggunakan wang kertas sebab kos mencetaknya adalah lebih rendah. Faktor keduanya adalah sifat konservatif di dalam sistem perbankan antarabangsa. Cakap mudahnya begini, apabila sebuah negara macam cuba untuk memperkenalkan mata wang baru, mata wang tersebut, duit tersebut haruslah bersifat konvensional ataupun sama. Kalau tidak, kalau macam lain sikit, susah nak menyimpan, susah nak membelanjakan. Yang penting lagi adalah macam duit moden, adakah orang percaya ini adalah duit? Saya tunjuk gambar di sini adalah duit chip daripada negara Transnistria, sebuah negara yang tidak diiktiraf di Timur Moldova. Duit chip ni macam mana orang cakap ni adalah duit? Sebab dia nampak macam chip poker dekat genting. Tak gitu. Jadi untuk meyakinkan
bank-bank pusat bahawa okey, duit plastik juga, wang polimer juga adalah wang yang sebenar. Ia mengambil masa untuk orang percaya pada itu sebab nilai duit datangnya daripada kepercayaan. Begitu juga nilai emas. Orang percaya emas itu berharga kerana orang percaya emas itu ada nilai. Boleh digunakan, boleh dijual beli, buat perhiasan, untuk bahan untuk chip elektronik dan sebagainya. Faktor ketiga adalah kenapa kebanyakan negara masih menggunakan wang kertas adalah faktor bahan. Sebagai wang kertas kebiasaannya menggunakan kapas ataupun jut sebagai bahan mentah untuk mencetak. Dia tak guna kertas kayu macam contoh macam tisu ataupun kertas untuk printing. Sebab kertas jenis macam ni kalau letak dalam mesin basuh washing machine dia akan hancur. Sebab tu kalau dia macam duit kertas, kalau termasuk di dalam waktu nak basuh dia tak hancur, duit dia masih kekal macam tu. Tapi kadang-kadang dakwat dia pun tertanggal sikit kan. Tapi tentulah elakkan duit masuk dalam tu, tapi masih ada. Sesetengah negara mengeluarkan bahan untuk membuat wang kertasnya sendiri, yang mana plastik perlu diimport. Sebagai contoh, Amerika Syarikat dan China merupakan pengeluar kapas, yang mana bahan untuk buat cetak duit memang dah ada dalam negara itu sendiri. Kalau nak guna plastik, bahannya tu perlu diimport. Dan daripada sini berlakunya adanya lobby-lobby di belakang-belakang, mana yang mendukung ahli-ahli politik di sanalah, yang mana kalau Federal Reserve tidak lagi menerima kapas sebagai wang kertas dan menggantikannya sebagai plastik, maka permintaan kapas akan menurun. Jadi apabila sebuah negara tidak yakin dengan produk sendiri, maka itu kena ingat duit adalah berdasarkan kepercayaan, trust. Jadi apabila Amerika dan China kekal menggunakan kapas dari negara masing-masing untuk mencetak wang ni, maka kepercayaannya terhadap nilai mata wang dan kepercayaan terhadap bahan untuk membuat wang itu sendiri masih ada. Begitu juga di Indonesia, bahan utama ialah abaka ataupun hem, jut. Saya tahu abaka dalam bahasa Melayu di Malaysia tapi bahan untuk mencetak seperti contoh rupiah ataupun di Filipina peso, bahan itu adalah telah asal alami di dalam negeri itu sendiri. Jadi sekiranya bahan tersebut diimport, harganya akan menjadi lebih mahal dan juga bekalan juga tidak tentu. Jadi adalah lebih selamat menggunakan bahan yang sedia ada dalam negara itu sendiri. Dan faktor yang keempat adalah faktor teknologi. Bukan semua negara ada teknologi untuk mencetak di atas plastik. Malah teknologi membuat wang polimer ni sebenarnya telah dipatent oleh Cicero di Australia, dan hanya beberapa syarikat saja yang mempunyai lesen untuk mencetak wang polimer. Sebagai contoh, ringgit Malaysia ni sebenarnya dicetak di Australia, di mana negara asalnya lah wang polimer ni datang. Jadi oleh kerana teknologi untuk mencetak wang kertas lebih banyak daripada teknologi untuk mencetak wang polimer, maka lebih mudah untuk elektrik tak ada dah. Jadi masa depan wang polimer begitu masih lagi sambung sebab masih duit, semua orang nak. Dan walaupun dengan adanya perbankan digital, e-wallet, cryptocurrency, mata wang kripto, wang polimer masih lagi mendapat tempat kerana sebab senang nak pegang dibandingkan ni. Sebab ada setengah tempat, terutamanya di Australia lah, liputan internet tiada. Jadi kalau nak bayar apa-apa, kalau nak bayar e-wallet, internet tak ada, tak boleh nak apa. Jadi wang tunai masih lagi digunakan secara meluas. Dan wang polimer benar-benar mencapai objektifnya, itu mengurangkan kadar pemalsuan mata wang, yang mana menjadi masalah di Australia pada akhir abad ke-20 Masehi. Dan juga di Malaysia mustahil untuk orang palsukan RM1 dan RM5 sebab tak berbaloi langsung. Sebab plastik pun sendiri dah mahal, nak cetaknya lagi apatah lagi. Walaupun dengan kelebihan yang ada pada wang polimer, oleh kerana kos pengeluarannya yang tinggi dan teknologinya yang terhad, wang kertas masih lagi mendapat pilihan di kebanyakan negara di seluruh dunia. Dan juga sebab sekarang ni ada e-wallet atau pembangkit internet, lagilah senang, tak perlu fikir tentang duit tunai langsung.